أجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
sebagai pengacara majlis pada pagi ini ingin mengucapkan selamat datang kepada semua yang dapat bersama-sama meriahkan majlis ilmu kita pada pagi ini, terutama sekali penceramah kita yang sangat saya hormati, penceramah yang amat dikenali yang berbahagia Ustazah Asma Harun. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Mat Yusof Hamid, Rektor UiTM Cawangan Perak, Bahagian Pengurusan Eksekutif UiTM Cawangan Perak, Ketua-Ketua Fakulti, Bahagian dan Unit, staf dan pelajar UiTM Cawangan Perak dan hadirin sekalian yang disayangi. Terima kasih kerana dalam kesibukan mengerjakan tugasan harian anda dapat meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada penganjur bersama majlis ilmu kita pada pagi ini, Unit Hal Ehwal Islam, Majlis Perwakilan Pelajar dan Kelab Pensyarah UiTM Cawangan Perak. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, saya juga ingin mengingatkan semua untuk mutekan mikrofon sepanjang perjalanan majlis ilmu kita pada pagi ini. Untuk pengetahuan semua, rekod kehadiran juga akan dikongsikan di akhir program ini. Sebelum kita menjemput Ustazah Asma menyampaikan ceramah beliau, hadirin sekalian yang dihormati, bagi memuliakan dan memberkati program kita pada pagi ini, saya ingin menjemput Wakil MPP Saudara Muhammad Mustaqim bin Cik Teh untuk mengiringi bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu saja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat serta keberkatan-Mu. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit maupun nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Engkau lindungilah kami daripada wabak COVID-19 dan segala penyakit yang berbahaya. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, Ya Wadud, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program ceramah Isra Mi'raj yang bertajuk Solat Kunci Kebahagiaan pada hari ini. Bersempena dengan program pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah program ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan juga hidayah-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum. Maaf ya, ada masalah teknikal sebentar tadi.
Okey, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih saudara Muhammad Mustaqim dengan pimpinan bacaan doa tadi. Sekarang saya ingin berkongsi sedikit payudara yang berbahagia Ustazah Asma. Although I'm sure that Ustazah does not need further introduction, seberingkas ya. Okay, so Ustazah adalah seorang pendakwah, motivator, penulis, penaung NGO Sahabat Amal Care, dan Ustazah pernah berkhidmat sebagai pegawai Hal Ehwal Agama Islam JAKIM, penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, perunding cara rumah tangga, penolong pengarah bahagian pengurusan halal dan ahli lembaga pengarah tahfiz Darul Ulum. Ustazah juga memegang ijazah sarjana pengajian Islam dari Open University Malaysia dan juga ijazah sarjana muda Syariah Al-Azhar dari Mesir. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Ustazah Asma untuk memulakan perkongsian beliau. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengar ke suara saya? Dengar. Oh, jelas saya dengar. Kejap kita mula. Minta maaf ya. Kejap Nampak muka apa langsung? Muka apa? Muka tu sama. Macam ni kan muka dalam tubuh? Kenapa tak boleh telefon? Telefon dia tak boleh dengan Google Meet. Mama tak boleh Google. Masa telefon apa yang boleh? Saya worry lah. Oh, tak boleh. Yang itu ada masalah sebab ni lah. Google Meet je. Dah on suara mana? Baru buka suara. Dah buka dah. Suara. Tadi saya cakap. Baru buka. Slow sikit. Ini kena jauh. Ini yang dia nampak. Lepas tu yang ke sini. Tapi kalau kita tengok Ustazah ni,
Bukan. Bila nak tunjuk sini nanti. Assalamualaikum. Macam mana kamera ni? Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, saya Imran daripada UiTM. Ya, ya. Okey, Ustazah sedang live sekarang di Facebook Islam UiTM. Ya, ya. Betul-betul. Masya Allah. Tadi saya dah dengar daripada awal tadi MC apa semua. Dah mulakan, dah baca biodata, dah buat aluan semua kan? Ustazah dengar ya? Ya. Okey, tak apa. Ustazah, jika Ustazah dah bersedia nanti, Ustazah boleh mulakan terus ya? Okey. InsyaAllah. Saya dah bersedia. Cuma ada teknikal macam mana nak nampakkan slide ni. Okey. Bahagian teknikal ni belum settle lagi. Okey, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu sebelum saya mulakan, saya mohon maaf kelewatan ni. Kurang sihat. Minta maaf banyak, saya kurang sihat. Mungkin kerana beturutan program dan banyak perkara yang terkejar-kejar dalam tempoh yang agak lama, berturutan tu banyak hari. Baik lewat malam tadi ada yang mengejut, YB Timbalan Menteri turun dan sebagainya. Jadi mohon maaf, kesihatan memang agak terganggu sedikit. Namun saya akan cuba sedaya upaya untuk menyampaikan dengan sebaik mungkin. Kerana tajuk yang bakal kita bincangkan adalah kunci kepada segala-galanya. Solat bukan sekadar kunci bahagia, solat adalah kunci syurga. Solat adalah kunci barakah, solat adalah kunci kepada rahmat. Solat adalah kunci kepada tenang. Maksudnya kita bakal bicarakan tentang satu topik yang walaupun kita rasa daripada kecil lah kan, solat, tapi hakikatnya ia adalah satu topik evergreen sepanjang hayat. Masya Allah, alhamdulillah. Saya ucap terima kasih di atas kesabaran semua, kan, di atas kesabaran dan kemaafan tuan-puan, para pensyarah, para pegawai. Saya sedang berhadapan dengan ahli akademik yang sangat menjaga masa, kan, yang sangat punctual, subhanallah. Dan saya rasa terkilan, mohon maaf di atas kelewatan saya masuk ke perbincangan ataupun kuliah online kita ni. Subhanallah, alhamdulillah. Saya doakan semua sihat walafiat. InsyaAllah sama-samalah kita sihat dan kuat. Dan saya sebenarnya on rawatan juga. Rawatan. Ada ketika saya tak dapat nak bangun. Macam tu lah. Jadi ada ketika saya tak boleh nak menggerakkan sebelah badan. Ada waktu-waktu ketikanya ada kesihatan yang terganggu tu agak berat. Macam tu. Tapi insyaAllah bila kita on program dan sebagainya, kita cuba sedaya upaya untuk menguatkan diri. Sebab tu kadang-kadang orang tengok sampai sihat macam tak ada masalah. Tapi selepas itu, sebelum itu mungkin kita tidak tahu kan apa yang dilalui. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Macam mana Syira dah dapat? Ni kan Ustazah rasa boleh tak? Okey. Ataupun guna yang tu juga. Boleh. Kalau gitu guna kamera ni je lah, tunjuk sini. Itulah masuk Ustazah ni. Sebab bila depan gini kan dia memang dia biasanya kita walaupun buat Google, biasa kita buat tertutup, tapi biasanya guna medium lain. Ini sebab kita guna extra kamera. Biasa kita guna direct phone ataupun laptop. Dia jadi ini sikit ya. Okey. Dah siap pula kamera tu lagi. Okey, subhanallah. Saya rasa suara saya boleh dengar ya. Suara tu je. Saya nak pakai laptop ni. Untuk ni. Tu pakai suara laptop je. Pakai suara laptop. Allahuakbar. Masya Allah, subhanallah, di sini kita ada ini adalah sebenarnya Isra Mi'raj. Dan kita tahu Isra Mi'raj adalah satu perjalanan Rasulullah SAW dari jasad dari Mekah
Mi'raj, iaitu daripada Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit. Masya Allah, Allahu Akbar. Untuk mendapat satu perintah ataupun untuk mendapat satu wahyu direct daripada Allah berkenaan dengan solat. Saya boleh tengok cakap buka. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Kenapa? Tengok kamera ni. Letak depan ni. Alhamdulillah, penganjur kita iaitu Pusat Islam UiTM Perak. Pusat Islam UiTM Perak, dan ada pengacara iaitu Dr. Nur Amira. Subhanallah. Dr. Nur Amira, mungkin suara doktor tadi ya. Nampak muka tu masih muda lagi. Terima kasih Dr. Nur Amira yang telah memulakan majlis. Yang saya hormati yang berbahagia Profesor SR MD Yusof Hamid selaku Rektor UiTM Cawangan Perak. Subhanallah. Barisan Pengurusan Eksekutif UiTM Cawangan Perak. Ketua Fakulti Bahagian dan Unit dan Kaki Tangan dan Pelajar UiTM Cawangan Perak yang dirahmati Allah sekalian. Subhanallah, wallahu alam. Saya tak pasti adakah rektor dan barisan-barisan ada bersama dengan kita live hari ini, wallahu alam. Saya pernah sampai ke UiTM Perak. Saya rasa dalam tahun 2019. Masya Allah, saya masih terbayang UiTM Perak ni. Tak silap saya, UiTM Perak ni memang ada rumah penginapan dia. Dan saya menginap di situ. Kemudian saya pergi ke satu dewan. Dan program itu terbuka juga dengan untuk orang awam. Kemudian saya lupa tajuk apa. UiTM Perak ni, Masya Allah. Seingat saya, kalau betul lah itu adalah, tak silap saya memang betul lah UiTM Perak lah saya pergi. Kemudian sebenarnya malam tu saya minor operation, pagi tu saya ceramah di situ. Saya operation petang saya rasa petang. Malam tu saya bergerak daripada Seremban ke Perak. Kemudian saya memang tak boleh duduk, saya hanya boleh berdiri sebab bagi operation tu tidak boleh membuatkan saya duduk. Alhamdulillah, kuliah tersebut itulah di antara kenangan manis sebenarnya bila dikenang antara ujian dan cabaran dalam tempoh menyampaikan dakwah dan menunaikan janji kita. Subhanallah, sedaya upaya walau dalam apa juga keadaan, bila dah kita tunaikan janji dan kita nekat untuk menunaikannya, mungkin ada ujian yang Allah akan datangkan. Lalu kita cubalah sedaya upaya untuk menepati janji tersebut walaupun susah dan payah. Allahu Akbar. Akhirnya Allah akan berikan kemanisan tu dalam bentuk yang kita tidak jangka. Mungkin bukan dalam waktu yang segera, mungkin bukan dalam waktu yang sebagaimana kita nak. Tapi bila kenang-kenang balik, mungkin nikmat yang kita dapat ini asbab sabar tu. Kan mungkin dapat hari ni, asbab hari tu ada buat macam ni. Masya Allah, sebab Allah dah berjanji setiap kebaikan yang kamu lakukan akan diberi balasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah akan diperlihatkan, akan dibalas, akan diganjarkan. Subhanallah. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, kemanisan dalam berbuat kebaikan bukan bermaksud bila buat kebaikan buat baik pada orang, buat baik sekian-sekian. Tapi kemanisan dalam berbuat baik adalah apabila kita mampu untuk menjaga diri buat sesuatu ikhlas kerana Allah. Allahu Akbar. Dan ini satu benda yang paling payah sebenarnya. Soal hati, soal ikhlas. Kadang masa buat tu tak ikhlas. Tengah-tengah buat tu baru rasa ikhlas. Kadang-kadang ujung tu baru ikhlas. Kadang dah buat habis dah tak ikhlas lagi. Tapi subhanallah, bila ada berlaku sesuatu, tiba-tiba terdengar satu kuliah, terus kita kata, ya Allah, aku ikhlaskan diri apa yang aku buat hari tu. Subhanallah. Tapi yang terbaik ikhlas tu di awal. Tapi kalau kita rasa tak mampu, Masya Allah, ikhlas tu mungkin di tengah, kadang hujung, kadang dah buat habis dah barulah datang ikhlas tu. Hari tu bagi infak orang tu memang dah terpaksa. Memang bagi tu tak ikhlas mana. Lepas tu siap mengungkit lagi, sebut lagi dengan pasangan contoh.
Sebenarnya bukan nak tolong sangat, tapi yelah tak ada orang nak tolong. Adik-beradik contohnya kan. Dah kalau kita tak tolong siapa, kalau ikutkan memang geram, bagi je lah ni kaitan akhir contoh. Kan? Sampai dah bagi dah pun, dah 2-3 hari pun rasa macam ni. Mungkin selepas itu kita dapatlah sesuatu yang tak dijangka. Lepas tu kita terduduk, ya Allah, mungkin ini kerana kita tolong hari tu dan doa dia kot. Mungkin dia mendoakan kita, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Mungkin sebab itu kita dapat nikmat. Orang mendoakan kita, lalu kita pun, ya Allah, ampunilah dosaku, aku merungut hari itu. Ampunilah dosa aku mengungkit hari itu, ya Allah. Ampunilah dosaku, ya Allah, aku ikhlas, ya Allah. Aku berikan-Mu, ya Allah. Lepas tu terus call orang tu, tak kira hutang lah ya, itu kira kami bagi hadiah. Contoh. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin, muslimat dimana Allah sekalian. Terima kasih ya kepada pihak UiTM Perak. Masya Allah. Wallahu alam, saya lupa, saya dah bagi salam belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekiranya saya macam tak mampu nak teruskan, saya mohon maaf kalau saya ada kalau sampai saya berhenti mengejut, saya beritahu awal-awal. Kepala saya macam agak berpusing, kemudian saya rasa lawyer macam nak mengeluarkan sesuatu. Macam itulah lebih kurang situasi saya ni. Dan insya-Allah kita cuba sampai pukul 11. Saya memang dah lambat, sepatutnya saya kena kodok masa dalam pukul 11 suku. 1 jam ya, sampai 11 suku. Saya cuba sampai 11 suku, sampai 11.20. Okey, insya-Allah kadang-kadang dalam proses tu dia boleh stabil. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat sekalian. Tajuk kita ialah solat kunci kebahagiaan. Sebab depan kita ni kan para pensyarah, academician, jadi kita pun guna ni slide. Solat kunci kebahagiaan. Okey. Definisi solat, definisi bahagia, falsafah dan hikmah solat, khusyuk dalam solat, kisah para sahabat yang khusyuk dalam solat, Allah memelihara tubuh dan jiwa melalui solat, kelebihan solat berjemaah, denyutan nyata kalimat ketika sujud, tama'ninah, aktiviti paling tenang, doa agar menjadi orang yang sentiasa menjaga solat. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak bercerita sikit. Tadi saya terlintas, tuan-puan sekalian. Ada satu kisah yang saya dengar kemarin, baru dalam 2 hari lepas, kisah benar. Ada seorang guru, seorang ulama. Tapi saya ingat nama guru dan ulama tersebut. Tapi saya tak sebutkanlah siapa. Kalau saya sebut mungkin sebahagian kita ada kenal. Beliau ada beberapa madrasah pondok, macam tu lah. Kemudian yang bercerita kepada saya ni adalah bekas. Dia dah arwah, dia dah meninggal dunia. Tok guru yang hebat, yang besar, masyhur juga, ada pondok, ada madrasah. Dia sebelum ni selalu berdamping, maksudnya ialah pendamping. Dia selalu bawa tok guru ni, selalu bawa pergi kuliah sana sini. Dia bercerita pada saya dalam 2 hari lepas, dia daripada Kedah dia datang. Dia kata, Ustazah, kalau ada orang susah ataupun orang yang meminta pertolongan, sedaya upaya kita jangan tolak. Jangan tolak, sedaya upaya jangan tolak, dia kata. Berilah apa saja, walaupun orang tu dalam keadaan yang kita tengok dia tu pemalas ke apa. Jadi itu pesan Tok Guru dia. Tok Guru dia ni memang seorang yang baru saya recall balik. Ya, guru dia, nak sebut Tok Guru, tapi dia ada macam ni tau. Dia juga individu ni, Masya Allah, saya tertukar sebenarnya kisah Tok Guru dengan kisah, tapi dia seorang guru, orang alim, orang soleh juga. Dan dia adalah pemilik kepada beberapa perusahaan, orang berniaga. Sampai peringkat dia ada kilang, tuan-tuan sekalian.
Dan di antara akhlak ataupun perangai dia adalah memang kuat bersedekah, kuat tolong orang susah, bantu. Dan dia bercerita satu hari, memang ada hampir setiap hari orang yang sama akan minta duit dekat rumah dia. Syirah, macam belum buka. Jadi ustazahnya. Hampir setiap hari ada orang yang sama yang minta duit. Tapi ada satu hari tu dia tertidur, jadi orang tu datang. Dia tertidur, orang tu datang, kemudian tak ada orang yang bagi duit. Sama ni dia lah yang bagi kalau datang tu semua. Allahu Akbar. Pendek cerita, dia kata petang tu ataupun malam tu salah satu kilang dia terbakar, hangus habis semua. Dia pesan pada, yang dipesan, dia kata ustazah jangan main-main, dia kata jangan main-main dengan hajat orang, dengan permintaan orang. Mungkin kerana doa orang tu, subhanallah, yang membuatkan kita ni selamat dari banyak perkara. Kita ni dilindungi Allah daripada banyak keburukan. Sebab itu Masya Allah, Allah SWT melalui hadis Nabi, hadis yang sahih tuan-tuan sekalian, kan, Nabi bersabda, barang siapa yang berinfak, Allah akan berinfak kepadanya. Barang siapa yang meringankan urusan saudaranya, Allah akan meringankan 10 kali ganda urusannya di dunia dan di akhirat. Mungkin kerana apa urusan hidup kita macam susah-susah sebab kita kurang memudahkan urusan orang lain. Bahkan bahayanya kalau kita ada sikap menyusah-nyusahkan urusan orang, menyuka-nyukakan, kan? Subhanallah. Orang yang hidupnya mudah adalah orang yang selalu memudahkan urusan orang lain, tuan-tuan sekalian. Kemudian hadis tu panjang. Antaranya hadis sahih ini Nabi sebut apa? Allah sentiasa menolong hamba-Nya selama mana dia menolong saudaranya. Masya Allah. Sebab hidup kita ni susah, senang, sakit, sempit, sedih, memang tak boleh lari. Tetapi jika dapat pertolongan Allah, maka hidup kita mungkin bukan susah tapi indah. Pertolongan Allah datang dalam waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Cara yang tepat, waktu yang tepat, dan kesudahan yang tepat, hasil yang tepat. Subhanallah. So itu kalau kita fikir-fikir, Masya Allah, kita memang tak boleh lari daripada ujian, musibah, stres dan semuanya. Tapi kita boleh pergi. Kita tak boleh lari tapi kita boleh pergi kepada pertolongan Allah. Dan Nabi sebut seorang itu akan sentiasa dalam pertolongan Allah selagi mana dia menolong saudaranya. Bila sebut saudara ni umum. Isteri tolong suami, suami tolong isteri, anak-anak tolong ibu ayah tolong anak-anak. Walaupun anak-anak dah kahwin apa ibu ayah tolong lagi kan, bagi duit apa semua sebab tahu anak tu susah. Lagi afdal tolong ahli keluarga, tuan-puan sekalian. Kadang kita kan ibu ayah ni yang dah tua dan sebagainya, dulu pernah kerja tengah pencen contohlah kan, tengok anak-anak tu susah, tak apa, biar kau tahu susah payah hidup sendiri, belajarlah dia. Ya mungkin, tapi kehidupan dulu dengan sekarang berbeza. Masya Allah. Saya lihat kehidupan mak ayah saya alhamdulillah mudah, senang. Bukanlah senang kaya raya sangat, tapi rezeki mereka memang lapang, luas. Rezeki luas, Masya Allah. Allahu Akbar. Kami kebanyakannya bernikah ni dalam waktu yang muda, waktu sedang belajar. Nak lepas seorang-seorang, kadang dapat 2 tahun, 3 tahun kahwin baru mak ayah boleh lepas betul-betul. Dan telefon tu tolong. Sampai peringat tolong beli kereta, lepas tu kita bayar sikit-sikit, tak mampu bayar dia tolong bayar. Sewa rumah, belanja bulanan, walaupun dah kahwin. Dalam keadaan kita belum dapat kerja, dalam keadaan dia tahu susah nak bayar sewa. Masya Allah, Allahu Akbar. Sampailah anak, hampir semua anak lah dibantu. Yang tak mampu beli mesin basuh pergi beli, yang tak mampu beli ni. Saya sebutkan begini sebab mungkin ini antara kehendak Allah untuk saya sebutkan kepada tuan-puan sekalian. Kepada yang tertanya-tanya, kita nak tengok pasal solat kunci bahagia. Tapi antara kunci bahagia yang lain iaitu hidup dapat pertolongan Allah. Jadi bila kita ada orang yang meminta, siapa pun lah adik-beradik yang kita nampak sebab perangai dia malas tu, kan? Jadi dia suka meminta. Tapi kita beri kerana Allah dan kita berdoa, ya Allah, ubahlah ya Allah akhlak perangai adikku, berilah dia sedar ya Allah. Kita dapat banyak sangat rahmat daripada itu. Pertama, kita memberi pertolongan
walaupun kita kata saya beri ni bukan ingatkan kepada kamu dek, memang akak tak nak beri, tapi fikirkan anak-anak kamu tu akak beri. Tak apalah apa pun sebab. Tapi hati tu ikhlas kerana Allah, nak dapat redha Allah, nak dapat barakah dalam harta kita. Kemudian kita dapat apa lagi? Doa. Subhanallah tuan-puan sekalian. Kenapa kita dijumpakan dengan orang yang terdekat contohnya, yang susah nak berubah? Sebab kita menghimpun banyaknya pahala doa. Tapi once kita berhenti berdoa dan kita gantikan dengan merungut, kita tak dapat apa-apa melainkan penderitaan. Marah, merungut, tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita beri, pahala berganda banyak, pahala sedekah terlalu banyak. Kemudian doa pula. Kita doakan, ya Allah, ubahlah adikku ya Allah, berikanlah dia ya Allah dan rezeki kerja dan sebagainya, berikanlah dia petunjukmu ya Allah. Hadis Nabi yang sahih, Nabi sebut apa? Sesungguhnya doa seorang saudara kepada saudaranya secara sembunyi adalah doa yang dimakbulkan Allah. Hadis sahih tuan-puan sekalian. Doa yang dimakbulkan Allah. Dan ada malaikat di bahagian kepalanya yang akan mendoakan baginya. Yang akan mendoakan baginya tuan-puan sekalian. Malaikat, orang yang berdoa pada saudara sembunyi ni, saudara ni bukan saudara mara kawan-kawan, maksudnya saudara se-Islam, saudara ada pertalian, umumlah saudara ni. Nabi sebut doa yang barakah, doa yang mustajab, yang dimakbulkan Allah, doa sembunyi kepada saudara. Dan Nabi sambung, ada malaikat yang berada di bahagian kepalanya yang akan mengaminkan, dan malaikat itu akan mendoakan kembali dengan doa, ya Allah baginya jua apa yang dia doakan. Masya Allah. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Kalau kita beriman dengan hadis ni, kita akan selalu suka berdoa secara sembunyi kepada ramai orang. Kita jalan-jalan pergi supermarket, kemudian kita nampak ada orang tak tutup aurat. Kita makan kat kedai makan, kita nampak ada ibu ayah sibuk main telefon, anak-anak terbiar. Kita boleh memilih dengan, bang tengok tu bang, geram betul lah saya tengok mak bapak sibuk telefon, anak-anak duduk buat tak layan. Saya geram lah nak marah. Akhirnya kita dapat apa? Marah, geram tu je lah kan. Kita takkan pergi tegur, tak berani nak kita tegur. Cik, anak-anak siap pula cik duk main telefon, isteri pun duk main telefon. Anak-anak ni kan mata terkebir-kebir tunggu makanan. Allahu Akbar. Kita rasa geram. Tapi bayangkan kalau kita boleh buat lebih baik. Ya Allah, berilah rasa bersalah pada mak ayah tu, biarkan anak macam tu. Ya Allah, kesian budak-budak tu, ya Allah, berilah mereka tu dapat perhatian ibu ayah dia. Kita dapat doa tu, dan doa tu kembali kepada kita, kita dapat kebaikan berganda. Dan kita dapat doa daripada siapa? Malaikat. Bukan dapat doa daripada manusia, doa malaikat. Dan kita tahu doa malaikat lebih tinggi. Doa malaikat tak ada hijab. Malaikat tak pernah buat dosa. Malaikat rapat, dekat dengan Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Okey tuan-puan dan puan-puan sekalian, kita pergi kepada solat. Biasa saya berdiri ni tapi saya tak stabil, saya duduk. Definisi solat, maksud solat dari segi bahasa. Kita tahu solat dari sudut bahasa bermaksud ni boleh buat diam tak Syirah. Solat dari sudut bahasa berasal daripada bahasa Arab. Okey, berasal daripada bahasa Arab, kita tahu solat yang bermaksud doa. Subhanallah. Solat daripada awal start Allahu Akbar sampailah ke Assalamualaikum warahmatullahi, semua itu adalah doa. Tuan-puan dan puan Allah sekalian. Maksud solat dari segi istilah, perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu dari sudut syarak ataupun dari sudut istilah. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, solat adalah waktunya kita bercakap dengan Allah tanpa henti, daripada setiap rukun sampai habis, daripada awal sampai habis. Kalau solat seorang, kita memang bercakap tanpa henti, perasan tak? Tak ada waktu termenung, tak ada waktu diam. Tak ada waktu diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, baca sampai akhir. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallah. Lepas tu Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi bilan wa turabbighfirli warhamni, sampai habis sujud. Lepas tu bangun Allahu Akbar. Bayangkan dia non stop.
Tak ada waktu. Kalau solat jadi makmum baru ada waktu stop. Stop pun sekejap je waktu stop. Bila? Waktu imam sedang baca surah yang kedua. Tu je waktu stop. Masya Allah. Kalau kita solat sendiri, Masya Allah, kita tak ada stop langsung daripada awal sepanjang 5 minit. Kalau solat tu kita tertib betul 10 minit. Daripada awal sampai akhir non stop adalah kita sedang berbicara dengan Allah. Jika dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha berbicara dengan Allah. Dan Allah beri kita wahyu salat. Allahu Akbar. Kemudian tuan-puan sekalian, itu adalah untuk Nabi kita. Manakala untuk umat pun sama. Masya Allah. Kita berbicara dengan Allah. Tapi direct, tak ada perantaraan tu. Rasulullah direct berbicara dengan Allah. Masya Allah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj dengan zahir, dengan roh, dengan zahir. Allahu Akbar. Dan kita juga direct berbicara dengan Allah ketika solat tanpa perantaraan siapa-siapa. Masya Allah. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, aqimis salah, dirikanlah solat, dizikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Masya Allah. Dan inilah perkara yang paling susah nak dibuat dalam solat. Ingat Allah. Ini perkara paling susah. Perkara yang paling sukar, paling susah nak buat ingat Allah masa solat. Kita boleh ingat Allah ketika susah, ketika sakit kita boleh ingat Allah. Tapi tak kala solat, start Allahu Akbar, kita dah mula menerawang fikiran kita ke mana-mana. Kita mula fikir masalah kita, kita mula fikir nak buat keputusan, kita mula dapat idea-idea yang bernas ketika solat. Kita mula jumpa barang-barang yang hilang. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu, bila Allah sebut aqimis solat li zikri, dirikan solat untuk mengingatiku. Dan itulah perjuangan kita sehingga Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Maka berjayalah orang-orang yang beriman. Allah letakkan ciri-ciri orang mukmin yang berjaya, tuan-puan sekalian. Ciri-ciri orang mukmin yang berjaya Allah letak. Masya Allah. Surah tu memang nama surah Al-Mu'minun. Bila kita baca surah Al-Mu'minun, kita rasa apa? Adakah kita rasa kita sedang baca surah orang lain? Kan? Kalau Luqman, kisah Luqman. Kan? Lepas tu kalau kita baca surah An-Nisa, okey ni banyak bab wanita ni. Surah Al-Baqarah, ada cerita pasal lembu ni. Kan? Masya Allah. Cuba bayangkan bila kita baca surah Al-Mu'minun, kita bayangkan siapa? Itu namanya surah orang-orang beriman. Sebenarnya ia adalah surah kita semua. Sebab kita semua nak jadi orang beriman. Tak boleh, tak cukup Islam saja, mesti jadi orang mukmin. Sebab dengan iman tu boleh masuk syurga. Hari ni ramai Muslim tapi tak mukmin. Masya Allah. Dan orang mukmin, Nabi sebut walaupun ada sebesar biji zarah mukmin iman, dia tetap akan masuk syurga. Jadi nak jadi orang mukmin, dan bila baca surah Al-Mu'minun, Allah mula ayat yang pertama, tuan-puan sekalian. Ciri-ciri orang yang beriman yang berjaya. Subhanallah. Qad aflahal mu'minun. Subhanallah. Qad ni adalah ta'kid. Qad sesungguhnya. Aflaha telah berjaya. Aflaha ni fi'al madhi kalau bahasa Arab. Kalau bahasa orang putih, past tense. Fi'al madhi ni benda yang dah berlaku. Jadi bayangkan dia, qad sesungguhnya aflaha telah berjaya al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang solatnya khusyuk. Subhanallah, Allahu Akbar. Ciri nombor 1, dan Allah mulakan dengan ayat bagi surah Al-Mu'minun, maka telah berjaya orang-orang yang beriman. Berjaya apa tuan-tuan sekalian? Berjaya dapat syurga Allah, berjaya dapat rahmat Allah, berjaya dapat pertolongan Allah, berjaya dapat perlindungan daripada Allah. Berjaya yang hakiki tuan-puan sekalian. Berjaya yang sebenar-benar, hakikat kejayaan yang sebenar. Manusia kerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, boleh berjaya dapat sampai PhD. Manusia kerja sungguh-sungguh, bisnes sungguh-sungguh, boleh jadi jutawan tuan-puan sekalian. Manusia kan, isteri buat yang terbaik, apa semua jadi, suami pun sayang, apa semua. Anak, gini-gini pasangan, Masya Allah. Jadi saintis hebat dan sebagainya. Tapi belum tentunya
dari segi urusan solat kita boleh capai kejayaan. Allah sebut apa? Qad aflahal mu'minun, maka berjaya orang-orang yang beriman. Berjaya dapat syurga Allah. Berjaya dapat rahmat Allah. Berjaya dapat, subhanallah, kalau kita baca berjaya dapat rahmat Allah, berjaya dapat pertolongan Allah, perlindungan Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang solatnya khusyuk. Dan ciri-ciri solat yang khusyuk ialah dia bukan sekadar khusyuk pada tubuh badan. Kita boleh tengok ada orang tubuh badan dia khusyuk. Allah, nampak tubuh badan khusyuk, tak bergerak, muka pun macam khusyuk. Tapi hatinya menerawang. Subhanallah. Kita tengok ya, kalau kita subhanallah ayat ni kalau nak baca benar, ciri-ciri orang yang berjaya. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Ini ciri-ciri orang yang berjaya dalam surah Al-Mu'minun. Ataupun orang yang dijanjikan syurga oleh Allah. Tapi ciri yang pertama solat tu, Allah letak solat. Cuba tuan-puan cari surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Ayat 1 hingga 11 adalah menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beruntung, orang yang dapat syurga Allah. Cuba kita lihat. Kan? Kita baca ni. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Dan mereka yang orang-orang yang menjagakan kemaluannya, menjaga kemaluan dan menjaga maruah dirinya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Fa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Subhanallah. Barang siapa yang mencari di sebalik itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Wallazina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan mereka yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya, subhanallah. Ulaika allazi wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Allah ulang lagi sekali. Dan orang-orang yang memelihara solatnya pada ayat yang ke-10. Ayat yang kedua Allah sebut siapa yang solat khusyuk. Kemudian pada ayat yang ke-10 Allah ulang lagi wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang yang memelihara sembahyangnya. Dan cuba lihat pada ayat ke-11. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Allahu akbar, subhanallah. Allah sebut mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Masya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, siapa yang nak masuk syurga Firdaus, baca ayat 1 hingga 11, buat checklist pada diri kita. Cukup tak syarat-syarat ini untuk berada di syurga Allah dan kekal selamanya? Maksudnya di sini tak akan diseksa dalam api neraka. Kalau kita tengok ada beberapa ciri yang kita bacakan tadi muslimin muslimat. Namun Allah ulang 2 kali sehingga ayat yang ke-11 yang mana Allah berfirman ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang mewarisi. Mereka mewarisi apa? Mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Dan Allah bagi detail atas tu. Apakah ciri-ciri? Ayat yang kedua, ciri yang pertama iaitu solat, dan Allah ulang pada ayat ke-10 yang mereka yang memelihara solat. Subhanallah. Setelah dia cuba sedaya upaya untuk solat dengan khusyuk, solat dengan tenang, solat dengan faham maksud, tuan-puan sekalian, lalu dia menjaga, memelihara solat tu, istiqamah. Bukannya khusyuk sehari, 20 hari, 29 hari tak khusyuk. Lepas tu khusyuk pula. Kan bila ada masalah, ada ujian, khusyuk pula. Tak, dia sentiasa memelihara. Walaupun dalam keadaan dia senang, dia sedang kenyang, dia sedang gembira, dia tetap menjaga kualiti solatnya. Allah kata dia tu akan mewarisi Firdaus. Subhanallah. Tuan-puan yang dimana Allah sekalian, saya tak tahu berapa umur, range umur di hadapan saya ni. Mungkin ada umur 50, ada yang dekat nak pencen, ada 40, 30 lebih. Kalau kita buat tasmed, tuan-puan sekalian, tasmed ni. Tasmed memahami bacaan dalam solat.
kita buat tasmeh. Saya nak cerita jugalah sikit. Saya pernah pergi ke satu company yang saya jumpa dia punya CEO, company swasta yang ada perolehan ataupun keuntungan beratus juta setahun, ratus juta. Bukan puluh juta, bukan juta-juta, ratus juta, tak, secara setahun. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang masa tu saya tengok saya buat ceramah pasal apa, dan saya tak tahu itu CEO. Itu adalah bos besar, saya tak tahu. Dia seorang yang sangat humble, lepas tu dia minta saya, Ustazah boleh jumpa sekejap dalam bilik dengan suami saya lah. Maksud dalam bilik tu dalam bilik pejabat dia besar, luar, CEO syarikat company besar. Lepas tu dia pun bercerita kat dia, kata Ustazah, saya yang paling saya concern, yang saya bimbang pasal pekerja saya ni adalah solat. Untuk maklumat Ustazah, saya memang titik beratkan sebab masa tu kebetulan saya sebut benda yang sama, biar menghafal maksud solat. Saya memang fikir pasal disiplin bekerja, saya fikir pasal disiplin sekian-sekian, saya buat latihan itu ni dan sebagainya, integriti. Tapi saya dapat lihat kesan yang sangat banyak dari segi produktiviti, dari segi kurangnya krisis di tempat kerja apabila saya memberi penekanan dengan bab solat pada pekerja. Solat di awal waktu, kemudian saya panggil-panggil gini dan saya menyarankan dan menekankan bab menghafal makna dalam solat. Subhanallah, sebab saya percaya kalaulah kualiti solat pekerja saya dipulihkan, dinaikkan, kualitinya baik, maka dia akan memberi kesan kepada sikap. Dia akan memberi kesan kepada produktiviti dan memberi kesan kepada kerja. Supaya saya kata hebat. Jarang saya jumpa bos, orang-orang atasan yang mempunyai bukan kredibiliti, saya nak sebutkan apa, mindset ataupun dia punya kefahaman dia sampai tahap tu. Subhanallah. Tapi sebenarnya kalau kita rujuk firman Allah yang lain tentang solat kan, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi sikap-sikap pekerja dan sebagainya, sikap buruk kita ni boleh dicegah dengan solat sebenarnya. Apa sikap buruk kita? Malas, mudah sentap, mudah patah semangat, sangka buruk, fikir bukan-bukan. Banyak keburukan. Tapi Allah sebut as-salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah, akan menghalang, akan melindungi kamu daripada perbuatan keji, fahsyak, keburukan dan juga kemungkaran. Masya Allah. Subhanallah. Dan hadis Nabi yang lain, Nabi sebut pasal solat. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Ad-din juga membawa maksud tiang kehidupan. Faman aqamaha. Barang siapa yang mendirikannya, ia ibarat mendirikan agama dan hidupnya. Faman tarakaha. Barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin. Dia meruntuhkan agama dan meruntuhkan hidupnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Saya nak sebut pasal umur tadi. Saya tak tahu umur depan saya ni berapa. Kalau umur 40 tahun tuan-puan sekalian belum faham bacaan dalam solat, jauh lagi lah nak dapat khusyuk solat. Jauh tuan-puan sekalian. Dan kalau umur 40 belum hafal bacaan dalam solat, ini dah fasa kritikal. Kalau sakit, kalau kanser dah stage 4 tuan-puan sekalian. Dah stage 4. Kalau tak all out, tak buat betul-betul rawatan, mungkin hati kita tu keras mati dan bimbang mati dalam keadaan yang begitu. Mungkin nampak macam keras Ustazah, tegas sangat, macam direct. Tak, saya sebut begitu tuan-puan sekalian. Imam Al-Ghazali diletak antara syarat utama pertama untuk mencapai solat yang khusyuk, solat yang tenang, solat yang diterima, iaitu memahami bacaan dalam solat. Kalau dah kita umur 40 tahun, 50 tahun belum faham apa yang kita baca dalam solat, kita perlu berapa tahun lagi? Adakah saat datangnya malaikat maut dan kita minta tanggung, masa tu satu saat pun takkan diberi tanggung? Kalaulah kita boleh memahami bahasa Inggeris yang payah-payah tu, sebab minatnya kita dah tak dengar je cerita orang putih movie, tak payah translate, kita faham.
Itu bukan bahasa Al-Quran, itu bukan bahasa Allah, dan itu bahasa ciptaan Allah juga. Saya nak sebut, kalau kita mampu nak memahami bahasa yang lain selain daripada bahasa Melayu, kenapa kita tak boleh nak faham bahasa syurga, bahasa Allah, bahasa dalam solat? Kenapa? Allahu Akbar, subhanallah. Tuan-puan sekalian, mungkin ada yang kata Ustazah belajar bahasa Arab, bolehlah. Ustazah, yelah Ustazah belajar bahasa Arab, bolehlah. Ustazah memang boleh faham maksud. Tuan-puan sekalian, untuk memahami baca dalam solat bukan syarat belajar pengajian Islam, tapi syaratnya adalah Muslim. Syaratnya adalah mukmin, orang yang beriman. Mesti nak faham apa yang dia bercakap dengan Allah. Kalau kita tengok cerita Korea, tak tengok subtitle, kita boleh menghayati tak cerita. Tiba-tiba menangis pelakon tu, tiba-tiba pelakon tu nampak frust, kita tak baca translate. Mungkin kita tak tahu apa yang berlaku ni, kenapa tu ni. Tapi bila baca translate tu kan, kita pun menangis sama. Rupanya dialog tu memang sedih sangat, patutlah nampak frust sangat dialog tu. Memang dialog yang sentap, contoh. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, bagaimana kita nak rasa tu dalam solat kalau kita tak faham maksud? Cuba tuan-puan sekalian, selepas ini ikhtiar, usaha. Sebelum nak cerita panjang pasal nak bahagia tu bahagia ni, nak berjaya tu berjaya ni, Allah dah sebut soal mukmin. Orang yang berjaya tu orang yang solatnya khusyuk. Orang yang solatnya boleh mengingati Allah. Dan cara yang paling terbaik adalah kita kena faham maksud dalam solat. Wajib. Nak sebut wajib macam pelik. Sebenarnya kita kena sampai tahap pelik dan teruk sangat kita ni solat tak faham apa yang kita minta dengan Allah. Bayangkan kalau kita, anak kita minta sesuatu dengan kita dengan bahasa Korea. Lepas tu kita tanya dia, kamu cakap apa? Tak lama, saya pun tak faham. Saya follow je, saya minat Korea. Saya follow apa yang nama apa pelakon-pelakon Korea. Habis tu, jadi macam mana kita nak tunaikan permintaan dia? Dia pun tak tahu apa yang dia minta. Dia cakap pun dia tak tahu. Itu yang peliknya kita 5 kali sehari kita solat. Dah bertahun-tahun kita solat. Kita masih tak faham apa yang kita minta dengan Allah dalam solat. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini satu ujian dan satu cabaran bagi kita. Tuan-puan yang dimati Allah, cuba kita perhatikan maksud Allahu Akbar. Saya mula hafal bacaan dalam solat masa sekolah menengah. Sekolah menengah, dan tak ada guru yang tekan, tak ada ustaz-ustaz yang ceramah macam ni bagi kesedaran untuk memahami bacaan dalam solat. Tapi bermula daripada, saya tak ingat tingkatan 2, tingkatan 3 macam tu, saya beri hafal maksud dalam solat. Saya rasa macam kalaulah belajar bahasa Arab, bukan belajar bahasa Inggeris sebab nak menulis, nak bercakap dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Dan kita jangan bimbang lah walaupun kita tak belajar bahasa Arab, nanti dalam syurga kita automatik pandai boleh cakap Arab sebab itu bahasa syurga. Dan itu bahasa kalamullah Al-Quran dalam bahasa Arab kan. Masa tu saya fikir macam, walaupun remaja, saya rasa macam tak ada manis solat, tak ada manis tu. Dan bila saya hafal maksud, saya rasa macam, ya Allah, tak rasa nak terburu-buru menunaikan solat. Sebab setiap kali kita angkat tu kan, kita menghayati maksud sampai kita boleh senyum, kita rasa macam terbuai dalam solat. Okay, cuba kita tengok Allahu Akbar. Awak kena bawa Ustazah sebab faham tak makna-makna bacaan. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kita sedang membesarkan Allah. Allahu Akbar. Perkataan pertama kita bila memulakan solat. Semua yang lain kena kecil. Masalah kecil. Apa dosa kita kecil. Sedang kita berhadapan dengan Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Bayangkan selepas itu kita terus sambung doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Itu yang rasa naik bulu roma tu tuan sekalian. Allahu Akbar. Kan angkat takbir. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allah maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi kathira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Ayat ni tuan-puan sekalian indah. Kita kan kadang-kadang ucap terima kasih kepada manusia. Terima kasih banyak-banyak ya, banyak-banyak terima kasih. Itu tunjukkan kita ni sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Ya Allah,
Banyak-banyak terima kasih. Macam tu lah kan. Buat dia tak off. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kemudian bila kita sambung lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Allahu akbar. Perasan tak tu tuan-puan sekalian? 3 ayat terawal tu menghimpunkan Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, lepas tu subhanallah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan fatara samawati wal ard, yang mentadbir langit dan bumi. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dengan menyerah diri, kan, dengan jalan yang lurus, dengan menyerah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang yang musyrikkanmu ya Allah. Ayat seterusnya cuba perhatikan. Bila kita solat ni kan, kita sebut dengan maksud, dengan bayangan. Inna salati, salatku, wa nusuki. Inna, sesungguhnya, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, matiku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, wa bizalika umirtu, wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Tuan-puan sekalian, kalau orang tanya saya, Ustazah, macam mana nak jadi orang ikhlas? Doa iftitah tu ulang-ulang. Boleh ke baca luar solat? Kenapa tak bolehnya? Boleh, nak ulang banyak kali. Part mana Ustazah? Kalau nak ulang bahagian mana Ustazah? Boleh ulang bahagian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, segala ibadahku, segala amalku, wa mahyaya, seluruh hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah kerana Allah, adalah untuk Allah sekalian alam. Tuan-puan sekalian, ini kunci keyword bila kita mula dan dalam satu hadis Nabi SAW. Dan mungkin ada banyak ni sebenarnya hadis-hadis Nabi yang bakal kita bicarakan dalam slide ni tuan-puan sekalian, berkenaan dengan keajaiban doa iftitah. Subhanallah, Allahu akbar, doa iftitah. Tak tahu ada tak? Boleh cari ya. Tentang hadis Nabi tentang doa iftitah tuan-puan sekalian. Kalau kita baca doa iftitah, langit terbuka, langit akan dibuka, terbuka untuk doa kita naik ke langit. Masya Allah. Ini disebut dalam hadis Nabi. Nabi bertanya siapa yang membacakan doa tersebut, kerana Nabi kata, aku melihat saat kamu membaca doa tersebut, langit sedang dibuka oleh Allah. Tapi sebab sunat kan tuan-puan sekalian, jadi ramai yang tak beramal doa iftitah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, al-Fatihah. Tapi bila kita syarah dan kita memahami nilai dan kedudukan doa iftitah, kita tak akan tinggalkan doa iftitah. Dan doa iftitah itulah yang akan menjadi muqaddimah kepada solat kita yang khusyuk. Dan bukan solat saja. Inna salati, sesungguhnya solatku, itu adalah ikrar kita kepada Allah. Kalau kita sebut pada mulut kita, kita buat kerja kerana Allah, kita kerja kerana Allah, okey, kita sama-sama lah ya, ikhlaskan diri kerana Allah, boleh, tak ada masalah, kita boleh sebut ayat tu. Tapi once kita sebut inna, sesungguhnya, itu ikrar. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Tuhan sekalian alam. Masya Allah. Maka ia adalah suatu ikrar kita kepada Allah. Okey, cuba kita tengok. Ada satu hadis Nabi berkenaan dengan bacaan doa iftitah. Sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan bahawa adalah Rasulullah SAW apabila telah bertakbir memasuki solat, yakni takbiratul ihram, baginda senyap seketika sebelum mula membaca Al-Fatihah. Lalu aku bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat engkau senyap di antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Apa yang engkau ucapkan? Baginda pun membaca Allahumma ba'ini baini wa baina khata. Ya Allah. Ada doa Nabi baca
Seperti yang dikatakan doa iftitah tu, kemudian tak ada ni pasal hadis kelebihan doa iftitah. Cari yang dimasukkan tu, yang dalam live hari tu. Tahu kan? Masya Allah. Ada seorang pembantu bersama dengan saya ni ha. Sekejap saya tengok. Saya nak cari hadis tu. Kamu jumpa yang tu baru bagi, bukan Ustazah Belek. Okey, subhanallah. Tuan-puan sekalian, itu baru doa iftitah. Bayangkan kalau kita memahami bacaan Al-Fatihah. Cuba pula kita bayangkan kalau kita memahami bacaan duduk antara dua sujud. Cuba baca Rabbighfirli ya Allah, Rabbighfirli ya Allah, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajibunni, tutuplah aibku. Kita banyak aib kita nak Allah tutup. Wajibunni, warfa'ni, tinggikanlah derajatku, warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku, wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Hidup kita banyak, kita perlukan petunjuk daripada Allah. Kita keliru, kita confuse, kita tak nak keputusan. Wahdini, Allah berikanlah petunjuk kepadaku, berilah hidayah kepadaku, wa'afini, wa'afa'ani, berikanlah afiat, kesihatan, dan sejahterakanlah aku. Tuan-puan sekalian, kita kalau solat kan, Allahu Akbar, orang perempuan lah, masa tu nampak semua. Mata tu kan nampak kotoran, nampak debu. Masa tu lah dan tu lah nampak macam-macam nampak mata tu. Walaupun nampak tunduk tapi mata tu kadang nampak. Kalau lipas dari jauh dah nampak. Sudah lipas merayap. Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian. Tapi kalau kita mula belajar memahami makna dalam solat. Contohnya masa kita duduk antara dua sujud, kita tak sempat nak ingat benda lain. Pasal gaji masuk malam tadi kan, gaji masuk malam tadi, hari ni nak beli apa, nak pergi makan kat mana. Dia fikir dah tu dalam kepala, nak bawa suami pergi mana ya. Ada kedai baru lah, itu lalu memang teringin lah gini-gini. Nak beli apa kat Shopee, macam-macam lah tuan-puan sekalian. Fikiran tu datang, syaitan bisik, dia tahu apa yang kita suka. Masya Allah. Tapi cuba bayangkan masa kita baca tu Rabbighfirli, datang tak makna Rabbighfirli ya Allah, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajibunni, tutuplah aibku, wa'afini, tinggikanlah derajatku, Rabbighfirli, warhamni, wajibunni, warfa'ni, warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku, warzuqni, wahdini, berikanlah hidayah kepadaku. Tuan-puan sekalian, seluruh apa yang kita perlukan ada dalam bacaan duduk antara dua sujud. Kita perlukan apa? Aib kita ditutup. Kita perlukan dinaikkan darjat di sisi Allah, mungkin kedudukan di sisi manusia. Kita perlu apa? Rezeki. Kita perlu apa? Sehat. Wa'afini, berikanlah kesihatan pada tubuh badanku. Wa'afani, dan maafkanlah aku. Afiat, berilah, maafkanlah aku. Kita minta apa? Petunjuk. Kita perlukan apa? Hidup kita mesti nak perlu petunjuk yang jelas. Biar buat keputusan tepat. Allahu Akbar. Apa yang kita perlukan seluruhnya dalam hidup kita ada di antara bacaan duduk antara dua sujud. Bila baca tahiyat, tuan-puan sekalian, kalau nak syarah tahiyat panjang. Ayat pertama, at-tahiyat, segala penghormatan, at-tahiyatul mubarakah, segala keberkatan, at-tahiyatul mubarakatus salawat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, segala kebaikan, segala salawat, subhanallah, adalah untuk Allah. Okey, subhanallah. Saya tak berhasil untuk kupas sampai habis syarah at-tahiyat. Tapi kalau kupas tuan-puan sekalian akan rasa jatuh cinta dengan bacaan tahiyat, dan kita tak akan lalai ketika baca tahiyat. Kita akan bagi fokus sebab apa? Dalam itu ada salam kepada para nabi, ada salam kepada orang-orang yang soleh. Dan kalau kita nak dapat salam itu, kita kena jadi orang soleh. Kita dapat doa bilion orang yang solat, bilion orang yang solat pada setiap hari, kita termasuk kalau kita orang soleh. Kan kita ada bagi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, salam sejahtera ke atas kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau dekat dunia ini ada lebih kurang 2 bilion orang Islam solat zuhur, baca tahiyat dan mendoakan orang-orang soleh. Kalau kita orang yang soleh, kita dapat doa 2 bilion orang yang soleh. Sebab dalam solat ada mendoakan kesejahteraan, keselamatan bagi orang-orang yang soleh. Allahu Akbar. Belum lagi nilai kelebihan selawat di dalam tahiyat tu tuan-puan sekalian. Kerana Nabi kata selawat yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah tu yang kita baca dalam at-tahiyat tu tuan-puan sekalian. Kenapa pula bagi salam kanan, bagi salam kiri? Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu kita bukan hanya belajar solat dengan betul, tapi belajarlah bagaimana nak betul-betul solat. Kalau belajar solat dengan betul, cukup dah.
belajar rukun, 13 rukun, rukun qoli, rukun fi'li, rukun ni, belajar mana yang sunat dalam solat, belajar apa ni sunat hayat, sunat am'ad kan, apa yang membatalkan solat. Kita belajar-belajar yang tu lah tuan-puan sekalian. Tapi kalau nak belajar betul-betul solat dengan betul-betul, masa itulah tingkatan kita, grade kita solat semakin naik. Kalaulah rumah kita upgrade, kereta kita upgrade, baju kita upgrade, handbag upgrade, kasut upgrade, kenapa tak boleh nak upgrade solat? Orang yang upgrade solat dia sedang upgrade kedudukannya di sisi Allah. Dia sedang upgrade akhirat dia. Dia sedang upgrade kubur dia. Kita tahu amalan pertama akan ditanya pun, akan dihisap adalah solat di masyarakat kelak, solat. Dan solat itu dia akan jadi peneman. Solat yang dikatakan takkan lari, takkan tinggalkan. Solat akan jadi teman di dalam kubur. Subhanallah. Sebab itu orang yang upgrade solat, dia seorang yang vision dia, mission dia jelas. Sebab apa? Dia bukan misi dia hanya hidup di dunia. Tapi dia jelas dalam kubur dia nak hidup macam mana. Di masyarakat kelak dia nak kubur macam mana. Sebab itu dia perhatikan solat dia. Masya Allah tuan-puan sekalian. Kalau masuklah khusus solat mana-mana pun, pergilah penghayatan solat sampai berapa hari. Tapi kalau tak mula belajar memahami bacaan solat, tak boleh ke mana tuan-puan sekalian. Sebab tumpuan, contoh kita tengok TV cerita Hindustan, kalau tak faham tu apa yang dia cakap, tak boleh nak fokus. Tapi bila kita baca ada subtitle, kita punya 2 jam tu kan, dengan berdebar, dengan sedih, fokus kita. Menerawang tu, tak pergi ke mana-mana, fokus. Tapi apabila kita tak faham bacaan dalam solat, kita tak boleh fokus. Mula tengah. Tapi bila setiap perkataan tu, cuba bayangkan kita sebut Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar hamba-hambanya yang memujinya. Kita senyum. Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar liman bagi sesiapa yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, bagi kamulah segala pujian. Indah sangat. Bangkit daripada rukuk. Sami Allah liman hamidah. Allah maha mendengar mereka yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhanku, kepadamulah segala laka, kepadamulah walakal hamd, segala pujian. Apa yang dimati Allah sekalian? Hebat sangat. Hebat tuan-puan sekalian. Setiap bacaan dalam solat itu bukan adalah susunan Nabi. Semua itu wahyu daripada Allah untuk cara kita berkomunikasi dengan Allah. Dan cara komunikasi itu tak berubah. Bukan kalau makin lama makin panjang, tak. Sepanjang hayat sampai mati, itulah cara komunikasi kita, bacaan kita dalam solat. Tapi walaupun ulang benda yang sama, kita masih lagi ditakut yang lama, tak faham bacaan dalam solat. Malu tuan-puan sekian, malu. Jatuh maruah sebagai orang beriman. Bahkan kita rasa layak ke nak kata orang beriman kalau tak faham apa yang kita bercakap dengan Allah dalam solat. Allahu Akbar. Okey, wa aqimi solat li zikri. Dek tunjuk ni. Saya nak tunjuk sepitan lalu je. Dan insya-Allah tuan-puan kalau siapa berhajat nota ni boleh saja kita kongsikan. Ala bi zikrillah tasma'inul qulub. Kan bila kita ingat Allah, jiwa kita akan tenang. Pemeliharaan Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini ada kisah Nabi Ibrahim. Solat ni mencegah kemungkaran daripada perbuatan keji dan mungkar. Solat sebagai syafaat. Masya Allah. Barang siapa yang memeliharanya, maka solat itu baginya sebagai cahaya, bukti dan penyelamat pada hari kiamat. Solat itu adalah sebagai bukti dan penyelamat tuan-puan sekalian, sebagai cahaya. Pertolongan Allah, solat adalah satu bentuk pertolongan Allah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Innallaha ma'as-sabirin, dan Allah bersama dengan orang yang sabar. Siapa yang nak betul-betul ditolong oleh Allah, ia perlu meminta pertolongan Allah melalui jalan sabar dan solat. Solat adalah pintu rizki. Cuba tengok, dan perintahkan keluargamu serta umatmu menunjukkan sembahyang dan hendaklah kau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rizki kepadamu. Allah kaitkan solat dengan rizki tuan-puan sekalian. Setelah ayat ini diturunkan, baginda Rasulullah setiap pagi akan pergi ke rumah Fatimah lalu menghidupkan putrinya itu untuk solat. Allah juga menjamin rizki bagi orang yang bersolat kerana dialah Tuhan yang maha memberi rizki. Masya Allah. Subhanallah tuan-puan sekalian, cuba tengok dalam surah Anbiya 90. Allah berfirman bermaksud, sesungguhnya mereka yang selalu bersegera dalam mengerjakan perkara-perkara yang baik
dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap serta cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Subhanallah. Ini keutamaan orang yang khusyuk yang kita baca ayat tadi. Solat sebagai penolong, Masya Allah. Kita tak sempat nak kupas ni tentang kelebihan solat berjemaah dan sebagainya, Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian, memang slide ni disediakan agak panjang. Sebenarnya pergi kepada sains sikit sepatutnya, tapi saya dah tak sempat dan saya juga dah tak mampu dan tak larat sebenarnya. Tuan-puan sekalian, mohon maaf. Okey, kita tengok tu. Sebab hari tu memang kita ada buat webinar solat sebagai terapi. Saya ada pengalaman buat modul solat sebenarnya. Ada pengalaman modul solat. Sebab masa saya JAKIM dulu, saya kerja di Jabatan Agama, bahagian kaunseling, bahagian penjurumacara. Akhirnya saya cuba menyelesaikan semua masalah rumah tangga, datang apa pun masalah adalah dengan solat. Jadi lepas pada tu saya gabungkan fakta sains dari sudut dari Al-Quran, hadis dan bidang fakta sains berkenaan dengan keajaiban solat. Akhirnya terhasillah kan banyak slide dan juga penulisan berkenaan dengan solat. Tuan-puan sekalian, kenapa Nabi sebut kepada Bilal, arihna bis solat, mari kita rehat dengan solat. Sebab solat ni, bila kita tunaikan solat, Allah memulihkan segala zahir, batin, emosi, akal, fikiran kita, semuanya dipulihkan oleh Allah semula. Bahkan anggota-anggota badan kita yang berlaku kerosakan, berlaku alignment lari ke apa ke, dipulihkan dalam pergerakan solat. Sebab itu para pengkaji dari sudut sains, dia bila melihat dan mengkaji apa yang berlaku kepada otak, kepada otot, kepada otak, kepada aliran darah, kepada jantung, kepada paru-paru, mereka menemukan keajaiban demi keajaiban tentang solat. Dan ramai mana saintis yang masuk Islam sebab mereka kaji tentang pergerakan dalam solat. Subhanallah. Dan kalau kita baca buku isi Chok, Dr. Fatimah, Prof. Abu Bakar yang menghasikan solat dari sudut sains Universiti Malaya tu, dan mereka dapati syarat utama untuk dapat optimum kebaikan dari sudut jantung, paru-paru, dia orang letak. Sebab dia orang pakaikan alat, tuan-puan sekalian. Saya tengok kajian, saya hadir seminar mereka. Mereka pakaikan alat pada otak untuk mengenal pasti ni, pakai alat macam-macam layan. Dan mereka buat perbandingan seorang manusia yang solat, hamba Allah yang solat, yang faham maksud dengan tak faham maksud. Dan dia meletakkan antara syarat utama untuk capai optimum tenang, optimum otak, optimum dari sudut semualah, iaitu memahami bacaan solat. Bacaan graf, orang yang solat tak faham bacaan, dengan bacaan graf orang yang faham bacaan berbeza. Daripada pelbagai sudut berbeza. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebab itu kalau kita tengok, kita kembali tadi dulu lah peringatan kita tentang solat sujud, anggota sujud dari hidung kita sempat ni, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah akhirnya cukuplah masa kan, lebih kurang dalam 1 jam. Saya tadi ingat kalau saya berhenti awal, saya akan pulangkan semula sagu hati yang diberikan. Kalau saya memang buat begitu. Kalau saya tak larat, tak mampu, kita akan pulangkanlah balik. Sebab saya tak menepati waktu dan saya mohon maaf kerana cukup-cukup je. Saya rasa saya start dalam pukul 10.20 dan saya pun berhenti dalam pukul 11.20. Mohon maaf ya, biasanya saya akan lebihkan masa juga. Mudah-mudahan dapat memberi sedikit kesedaran. Yang paling utama tuan-puan sekalian, ilmu ni dengarlah ceramah banyak mana pun. Yang paling utama adalah beramal dan tindakan. Mungkin tindakan pertama yang boleh dibuat adalah masing-masing upload apps bacaan dalam solat berserta maksud. Ataupun pergi kedai buku, beli buku solat dan maksudnya. Ataupun printlah, ada banyak kan, di download je. Kan, ibu-ibu tu download bacaan dalam solat dan pengertian. Dan mungkin hari ini boleh fokus tentang Al-Fatihah dulu. Lepas tu nak fokus kepada yang sunat, kan, yang wajib at-tahiyat. Lepas tu nak fokus pada doa antara 2 sujud ke dan sebagainya. InsyaAllah sebelum sebulan kita dah sampai tahap solat dan memahami bacaan dan solat, kita akan rasa manis. Solat kalau kita rasa nak fokus nak habis, rasa lambat. Kalau imam tu baca panjang, rasa nak marah. Solat kalau fokus nak cepat habiskan, kita akan solat dengan laju dan rasa gelisah.
Tapi kalau solat fokus untuk menghayati bacaan, kita tak akan terasa walaupun 10 minit. Rasa seronok, rasa duduk fokus pada perkataan tu, dan masa itulah kita akan rasa dekat sangat dengan Allah, macam bercakap dengan Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebagai penutup, Syirah tolong ambil. Kami ingin mengajak untuk hadir ke satu webinar, tak, tukar panel. Sebab tu Ustazah tak elan. Bukan, panel tu tak dibenarkan. Tak boleh. Ustazah nak yang terbaru. Okey, subhanallah. Saya ingin mengajak untuk hadir ke satu webinar. Nanti boleh tengok iklan ataupun boleh tengok page saya. 3 bulan 4 berkenaan dengan webinar di Ambar Ramadan. Webinar di Ambar Ramadan, antara panelnya adalah saya sendiri, akan mengupas tentang satu soal jawab fiqh Ramadan berdasarkan buku yang disusun oleh saya dan juga tim. Kemudian Masya Allah, kemudian ada perkongsian daripada seorang penceramah yang sebenarnya kita ambil penceramah lain tapi ada isu sikit. Kemudian yang slot ketiga adalah dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman membawakan tajuk Ramadan dari sudut ilmu dan kemuliaan dan keajaiban. Jadi insya-Allah webinar tu pagi sampai petang. Kami jarang buat webinar. Webinar maksudnya webinar yang berbayar 2 bulan sekali je kita buat. Dan kita buat betul-betul all out, kita buat all out dan terbaik. RM60 saja boleh tengok sisi keluarga. Ini antara persiapan yang kita perlu buat untuk menghadapi Ramadan, tuan-puan sekalian. Jadi webinar ini akan merangkumi ilmu-ilmu tentang Ramadan dan juga puasa berdasarkan bab akidah, kemudian bab fiqh, kemudian bab tasawuf. Bagaimana nak dapat satu ibadah Ramadan yang diterima oleh Allah, nak dapat pintu ar-rayyan, nak dapat darjat taqwa. Jadi saya ingin mengajak tuan-puan sekalian untuk hadir ke webinar ni. Kalau mungkin ada yang tak tahu Ustazah nak cari kat mana link tu, nanti PA akan berikan maklumat tu kepada pihak yang berhubung dan sharekan maklumat. Akan dilangsungkan pada 3 hari bulan 4 tuan-puan sekalian, lebih kurang 2 minggu lagi 3 hari bulan 4. Dan insya-Allah pada waktu tersebut, kalaulah tuan-puan sekalian tak dapat hadir 34 ada hal, ada urusan ke apa, jatuh pada hari Sabtu, kalau tak dapat, anda sekali beli je anda akan dapat. Walaupun maksudnya kalau dapat ambil tarikh tu, nak tengok sehari selepas 2 hari selepas pun tak ada masalah. Sebab kita tak akan tutup, kita akan masukkan dalam satu page yang FB close yang tertutup. Subhanallah. Terima kasih ya tuan-puan sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf di peringkat awal tadi, sangat-sangat saya mohon maaf di atas kesulitan yang timbul, di atas kelewatan saya. Dan saya ucap terima kasih kepada tuan-puan sekalian. Terima kasih kan di atas jemputan ini. Mudah-mudahan kita semua boleh mencapai kedudukan solat yang Allah terima. Solat yang menjadi peneman kita di alam kubur, solat yang menjadi saksi kita di mahsyar kelak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah dengan perkongsian yang sangat indah tadi. Diharapkan dengan perkongsian pada hari ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam mengamalkan kewajipan solat, insya-Allah. Seperti yang Ustazah sebut tadi, solat kunci segalanya ya. Hidup dengan pertolongan Allah, doa is very powerful, subhanallah. Yang dapat saya simpulkan, moga kita dapat upgrade solat kita dan dapat upgrade urusan-urusan lain, insya-Allah ya Ustazah. 1 jam berlalu dengan begitu pantas sekali. Banyak perkongsian Ustazah pada hari ini. Moga Ustazah diberikan kesihatan insya-Allah untuk melakukan tugasan harian. Terima kasih menerima undangan berceramah walaupun Ustazah kurang sihat ya Ustazah. Terima kasih. Mari kita sama-sama meriahkan webinar di Ambang Ramadan yang Ustazah sebut tadi ya, insya-Allah. Terima kasih juga pada para hadirin kerana dapat menjayakan program pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada penganjur bersama program Unit Hal Ehwal Islam, Majlis Perwakilan Pelajar dan Kelab Pensyarah UiTM Cawangan Perak. Kita sudah tiba di penghujung program pada hari ini. Saya ingin ingatkan staf UiTM untuk mengisikan Google Form untuk rekod kehadiran di ruangan chat box. Assalamualaikum dan moga kita dapat berjumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih ya insya-Allah.
Terima kasih Ustazah.